Assalamualaikum. Nama saya Nur Salsabila binti Hashim, nombor matrik 257638 sebagai pengurusi majlis. Assalamualaikum, nama saya Hanisha Zuani Bentilah, nombor matrik 258339 sebagai pegawai hal ehwal ekonomi di Muzium Negara Kuala Lumpur. Assalamualaikum, saya Nuhashila binti Rahani, nombor matrik 257584 sebagai pegawai di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Assalamualaikum, saya Mazlia binti Rahani, nombor matrik 257383 sebagai Exco Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum, nama saya Fatina binti Abdul Rahman, nombor matrik 257938. Saya sebagai Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia dan merangkap penyunting video. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kemari dengan kereta singgah sebentar di kedai makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lafaz bismillah saya mulakan. Yang berhormat Puan Mazlia binti Rahani, Exco Pelancongan Seni dan Budaya, yang berusaha Puan Fatin Nabihah binti Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, yang dimuliakan lagi dihormati penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Cik Hanisha Zuani Bentilah dan Puan Nur Hashila binti Rahani, yang dikasihi barisan guru setia, pengarah-pengarah kanan serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis dimulakan dengan ceramah oleh Cik Hanisha Zuani Bentilah yang merupakan pegawai ehwal ekonomi di Muzium Negara Kuala Lumpur. Dengan hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Yang berhormat Puan Mazlia binti Rahani, Exco Pelancongan Seni dan Budaya, yang berusaha Puan Fatin Nabihah binti Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Yang saya hormati barisan urus setiap pengarah-pengarah kanan serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir pada hari ini. Sebelum kata menerus bicara sebelum lagu menjadi irama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Hanisha Zuani Bentilah sebagai pegawai hal ehwal ekonomi di Muzium Negara Kuala Lumpur. Saya dipahamkan untuk memberi taklimat berkenaan kepentingan memelihara tempat-tempat bersejarah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sejak sekian lama, Malaysia telah menuju zaman moden dan serba canggih. Kadar pertumbuhan meningkat secara mendadak dalam pembangunan ekonomi negara melalui kewujudan kawasan perindustrian pusat membeli belah dan kawasan perumahan. Rentetan itu timbul isu untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang lama yang mempunyai sejarah tersendiri. Polemik ini sering menjadi perbualan masyarakat secara serius sehingga dibincangkan dalam Dewan Parlimen Negara. Hal ini kerana pemajuan yang rendah nilai kecintaannya pada sejarah negara pastinya akan mengambil peluang sedaya upaya untuk mengawal keuntungan dengan cara memanfaatkan kepentingan tempat tersebut. Justru itu, demi kebaikan bersama, fokus pembincangan akan dihuraikan tentang kepentingan menjaga dan memelihara tempat bersejarah. Saudara-saudari sekalian, Alhamdulillah, kita sangat beruntung kerana negara kita ditadbir sendiri dan tidak dijajah. Sekiranya kita dijajah, sudah pasti aset dan bangunan-bangunan besar akan lenyap di muka bumi Malaysia ini. Banyak kenangan yang tersirat dan tersurat boleh kita ketahui dengan adanya monumen ini. Namun, masih ada negara yang tidak tahu nilai sentimental bangunan dan telah meroboh bangunan dan tempat-tempat bersejarah bagi menaikkan program pembangunan mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, sebenarnya bangunan bersejarah merupakan khazanah yang boleh kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Sebelum saya huraikan mengapa pentingnya memelihara tempat bersejarah ini, boleh saya uji anda sekalian. Boleh beritahu saya tempat-tempat bersejarah di Malaysia? Untuk makluman saudara dan saudari sekalian, hampir setiap negara dalam negara kita memiliki tempat bersejarah yang boleh kita lawati dan hargai. Antaranya ialah Kota Esop Formosa di Melaka, Kota Kuala Kedah, Muzium Perak, Dataran Merdeka di Kuala Lumpur, Kampung Beraya di Sarawak dan dan lain-lain. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara dan menjaga monumen sejarah negara agar memberi contoh dan pengejaran kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda masa kini. Tempat sejarah kita kini mungkin tinggal sejarah.
Tiada perubahan struktur, penempatan maupun canggih. Namun banyak peristiwa yang telah berlaku di sebalik tembok bangunan itu. Alangkah baiknya kita dapat pelihara artifak atau tempat bersejarah dengan baik sekiranya kita tahu tentang kelebihan yang ada padanya. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, tahukah cerita kota Kuala Kedah di Alustar? Kota ini dahulunya menjadi benteng pertahanan utama bagi negeri Kedah. Banyak peperangan telah berlaku antara Kedah dengan Aceh, Siam, Portugis dan British. Pelbagai penipuan yang dilakukan pihak musuh untuk menawan kota Kuala Kedah dan negeri Kedah. Sesungguhnya kota Kuala Kedah banyak menyimpan kenangan jerih perih Sultan Kedah dan nenek moyang kita terdahulu dalam usaha memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman. Hadirin yang dihormati sekalian, saya rasa cukup setakat ini dahulu ceramah saya pada hari ini. Saya sudahi ceramah saya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan ceramah kedua oleh Puan Nur Hashila binti Rahani yang merupakan pegawai di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis yang berhormat Puan Mazlia binti Rahani, Ekskul Pelancongan, Seni dan Budaya, yang berusaha Puan Fatin Nabihah binti Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, yang saya hormati barisan urus dia, pengarah-pengarah kanan, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hemat saya, Kerajaan Malaysia telah mewartakan tempat-tempat bersejarah sebagai harga kerajaan yang akan sentiasa dilindungi. Kerajaan telah menaik taraf penjagaan artifak, bangunan dan sebagainya dari segi infrastruktur dan fungsi. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk dijadikan sebagai tempat lawatan dan pembelajaran. Dengan seni yang tersendiri, bangunan dan monumen bersejarah mampu menarik minat para pelancong dari dalam dan luar negara. Faktor ini juga merangsang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pelancongan. Sebagai contoh, Muzium Perang Pulau Pinang yang terletak di atas Bukit Mau. Ia dibina untuk memperingati kompleks pertahanan asal yang dibina oleh British sebelum Perang Dunia Kedua, di mana ia menjadi kubu pertahanan semasa Perang Dunia. Tambahan pula, tempat-tempat bersejarah ini memainkan peranan penting dalam pendidikan negara ini, khususnya pada para pelajar dan penyelidik. Pelbagai ilmu pengetahuan dapat dikaji, dipelajari dan diadaptasi dari satu monumen ke monumen yang lain. Sebagai contoh, para pengkaji sejarah tentunya teruja bagi mengkaji kewujudan bangunan dan monumen bersejarah ini. Peninggalan sejarah ini sekurangnya dapat mencari kebenaran serta kewujudan peninggalan ini dapat dibuktikan. Sebagai contoh, pengkaji telah menemui dan membuktikan kewujudan pusat perdagangan antarabangsa dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara kurun ke-3 Masihi hingga ke-12 Masihi yang terletak di Muzium Arkeologi Lembah Bujang, Kedah. Hakikatnya, tempat-tempat bersejarah di Malaysia ini mempunyai nilai sentimental dan estetikanya yang tersendiri. Peninggalan artifak lama yang telah dibuktikan merupakan sebahagian besar daripada sejarah negara kita. Sebaiknya, bangunan atau tempat bersejarah ini dipelihara, diselenggara dan dijaga supaya dapat mengekalkan nilai sejarah yang tiada ganti. Ia secara langsung memberi manfaat kepada generasi muda yang akan datang untuk menghayati, menghargai dan mengambil pengajaran daripada sejarah yang lampau. Kesimpulannya, tempat bersejarah merupakan khazanah negara yang tidak ternilai harganya. Ia seharusnya dipelihara dan menjadi warisan turun-temurun. Oleh yang demikian, barulah generasi baru akan lebih menghargai dan prihatin terhadap pembangunan awal sejarah negara ini. Akhir sekali, harapan kita semoga kerajaan terus mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dipelihara, dan kepada bukan pencinta sejarah, dipohon agar kerajaan mengenakan tindakan undang-undang yang lebih tegas sekiranya mereka memusnahkan tempat bersejarah tanpa kebenaran dan prosedur yang betul. Saya menyuruh kepada diri saya dan kepada anda semua, jagalah kepentingan tempat-tempat bersejarah di negara kita agar generasi masa kelak tidak lupa akan sejarah asal-usul negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang budiman, dengan berakhirnya ceramah sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita hari ini.
Saya mewakili Jabatan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah-penceramah kita di atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah pada hari ini. Tidak lupa juga yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penganjuran program kepentingan memelihara tempat-tempat bersejarah ini. Akhir kata, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.